Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Kita sambungkan perkara yang ke-14 daripada panduan membina taqwa dalam bulan Ramadan, iaitu menghindari kejahatan secara menyeluruh. Kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang telah pun kita bacakan dahulu, saya ambil bahagian itu sahaja. Ya wa ya baghiyasyarri aqsir. Wahai orang yang ingin melakukan keburukan, berhentilah. Berhentilah. Okay. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, merupakan hadis yang sahih. Jadi pada bulan Ramadan kita dapati sebenarnya syaitan dirantai. Dalam hadis ni sebenarnya, tak apalah saya bacakan sedikit kan, dalam terjemahannya. Apabila masuknya malam pertama daripada bulan Ramadan, para syaitan dan jin yang jahat akan dirantai. Pintu-pintu neraka akan ditutup. Tiada satu pun akan dibuka. Pintu-pintu syurga akan dibuka, tiada satu pun yang akan ditutup. Satu suara akan melaungkan, Allah akan hantarkan satu suara kan. Wahai orang yang inginkan kebaikan, datanglah. Wahai orang yang inginkan kejahatan, berhentilah. Suara ni sebenarnya sampai kepada hati-hati kita semua, kan, umat Islam khususnya. Bila nak dekat bulan Ramadan, kita pun rasa macam ada kehebatan yang akan datang. Bila masuk bulan Ramadan, kita dapat menghayati, kita mula berpuasa, kita mula tarawih dan sebagainya. Kebaikan tu kerana kita akan sentiasa memikirkan tentang kebaikan. Okay? Jadi suara ini akan dimasukkan ke dalam hati kita. Wahai orang yang inginkan kebaikan, datanglah. Dan pada masa yang sama, wahai orang yang inginkan kejahatan, berhentilah. Kan? Allah akan membebaskan orang-orang dari neraka pada setiap malam. Jadi bahagian yang kita nak tekankan di sini, wahai orang yang inginkan kejahatan, berhentilah. Dan kita dapati syaitan dirantai. Namun manusia masih lagi melakukan keburukan. Okay? Dan ini menunjukkan manusia hanya bertarung dengan nafsunya sahaja. Bila syaitan dah tak ada, yang ada adalah an-nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu amat kuat menyuruh untuk melakukan keburukan. Okay? Jadi, usaha untuk meninggalkan amalan yang tidak diredai oleh Allah menjadi lebih mudah sebenarnya. Bila syaitan dah tak ganggu kita, kan? Kita hanya tinggal dengan nafsu kita sahaja, dengan keinginan kita sahaja. Dan inilah masa yang paling sesuai untuk berubah dan bersungguh mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana sudut ataupun sumber yang nak mengganggu kita hanya satu saja, iaitu diri kita sendiri. Syaitan dah tak ada ganggu kita dah. Okey. Baik. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala mengatakan, berkenaan dengan hadis ini, saya bacakan terjemahannya terus. Dan selepas mentarjihkan maksud hadis ini adalah secara zahir, Al-Qurtubi berkata, jika dikatakan bagaimana kita masih melihat keburukan dan maksiat berlaku di bulan Ramadan secara banyak, jika syaitan-syaitan dirantai, pasti ini tidak berlaku. Maka jawabnya ialah pertama. Ada 3 jawapan. Pertama, keburukan dan maksiat menjadi sedikit pada orang-orang yang berpuasa dalam keadaan menjaga syarat-syarat dan adab-adab puasa. Okay? Maksudnya kat sini nak ceritakan, kalau benar syaitan dirantai, tapi kenapa masih ada maksiat? So jawapannya pertama, kerana bila syaitan dirantai dengan sebenar-benar rantaian, kan, maka keburukan dan maksiat menjadi sedikit. Okay. Pada siapa? Pada orang yang berpuasa. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan orang tu menjaga syarat dan adab berpuasa. Kalau orang tu tak jaga adabnya, tak jaga syarat puasa, tak jadi apa juga. Kan dia sendiri akan meneruskan perbuatan syaitan itu. Okay. Yang kedua, syaitan-syaitan yang dirantai adalah sebahagian para syaitan, iaitu para pengganas syaitan, dan bukannya keseluruhan mereka. Seperti yang terdapat dalam sebahagian riwayat-riwayat hadis ini, seperti yang kita bacakan tadi, kan. Maradatu al-jin, okay, pengganas di kalangan jin. Okay. Jadi yang kiranya gangguan-gangguan was-was syaitan yang dahsyat, yang jahat-jahat tu dah tak ada, tinggal syaitan yang kurang jahat. Kita tak kata syaitan baik, tapi syaitan yang kurang jahatnya. Okay. Okey, baik. Ketiga, maksudnya adalah pengurangan keburukan dalam bulan ini. Dan perkara ini amat jelas dirasai kerana keburukan dalam bulan ini kurang berbanding bulan yang lain. Okay. So itu maksud hadis ini. Bila dirantaikan syaitan, keburukan akan menjadi kurang. Tidak semestinya bila seluruh para syaitan dirantai, tidak akan berlaku keburukan ataupun maksiat. Itu tak semestinya. Ini kerana keburukan dan maksiat ini mempunyai punca lain, seperti syaitan, jiwa yang jahat, adat yang keji, serta syaitan di kalangan manusia. Syaitan jin dirantai, syaitan manusia ada lagi.
Okey. Kalau tak jumpa dengan syaitan manusia pun, jiwa tu sendiri, kalau jiwa kita tidak dibersihkan, kita masih lagi mempunyai jiwa yang nafs al-ammarah bisu, jiwa yang menyuruh untuk membuat kejahatan. Okey, adat. Kalau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sepanjang masa, kan, kebiasaan maknanya kalau jumpa kawan mengumpat, kalau jumpa kawan maki orang dan sebagainya. Jadi itu semua kebiasaan yang kita kena ubah. Kalau kebiasaan ini ada, walaupun syaitan dirantai, walaupun tak jumpa syaitan manusia, kita mungkin akan terjerumus melakukan perkara itu. Kemudian Ibn Hajar meneruskan lagi, berkata ulama selain Al-Qurtubi, berkaitan syaitan dirantai pada dalam bulan Ramadan, terdapat isyarat kepada hilangnya alasan hamba yang mukallaf. Seolah-olah dikatakan kepadanya, sesungguhnya syaitan-syaitan telah ditahan daripada mengganggu kamu, maka janganlah kamu menjadikan mereka alasanmu dalam meninggalkan ketaatan mahupun dalam melakukan maksiat. Jadi tak ada alasan lagi dah nak kata tak terdorong, tak ada seru. Kat orang Melayu kata apa? Tak seru. Ustaz, nantilah Ustaz, kita tak ada seru lagi lah Ustaz. Okay? Seru apa lagi? Dulu mungkin syaitan yang mengganggu seruan itu. Sekarang ni syaitan dah dirantai. Kamu kena hilangkan alasan-alasan yang kamu kaitkan dengan syaitan itu. Okay? Buat benda yang baik, tinggalkan maksiat dan jangan memberi sebarang alasan. Wallahu ta'ala a'lam.